Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia pengurusi Masjid Banggul, Kanda Tuan Haji Sabri, Pakcik Sabri kita, seluruh barisan kepimpinan masjid, setiausaha, abang Kamal kita di depan ni, pengkuliah malam ni saya lah kan. Takkan orang lain pula kan. Takkan nak kata pengkuliah pun diucapkan terima kasih juga kan. Penjemput kuliah tu, pengatur kuliah tu dia panggil PK, Abang Jeffrey. Walaupun dalam grup malam ni memang kuliah saya, tapi dia tetap ingat di antara pengatur yang terbaik. Hak tak baik saya buang, saya reject kan. Duk dalam kuliah jadual Ustaz Di Yahya, tapi duk pergi kuliah Ustaz lain pasal apa? Ustaz lain bukan dalam grup saya. Berbola dalam grup Asatizah kan, grup para ustaz. Semua orang lain. Ini nama grup jadual Ustaz Di Yahya. Jadi saya kata jangan bubuh kuliah orang lain kecuali minta izin. Itu tak apa, bukan tak boleh, boleh minta izin. Ustaz, nak bubuh Ustaz Siddiq Nur malam ni boleh tak? Di Kok Fikri, di belah Sidam mana tu? Di belah Sungai Petani. Itu tak masalah. Yang masalahnya duduk dalam nama tajuk tu budak tak kena dah. Kemudian tak minta izin. Itu salah. Itu di sudut adabnya salah. Tapi kita bukan bincang macam tu, kita nak cerita. Disebut Abang Jeffrey ialah orang yang duduk dalam grup saya, tapi dia selalu peringat saya. Itu dia panggil tanggungjawab dia. Hak lain dia tak komen, dia sampai masa peringat. Tu antara pengatur kuliah yang terbaik yang boleh panggil orang lain untuk kuliah. Ada. Seterusnya semua ibu ayah, adik abang yang dirahmati Allah sekalian, peminat yang sentiasa ada kuliah-kuliah saya rasa berapa tahun? 4 tahun dah saya kuliah. Lebih kurang tu. Selama saya kuliah ni, saya doakan hak dengar kuliah saya selama ni dimurahkan rezeki insya-Allah, dipermudahkan segala urusan hidup dunia dan akhirat. Hak baru main dengar pun saya lagu tu juga. Dia tengok Ustaz Di Yahya, dia geling, dia tengok macam Bangla, dia tengok kan. Dia tengok Bangla mana pakai serban malam ni. Dia tak kenal Ustaz Di Yahya tu adalah YouTube, dia tak kenal kan. Ceramah di Masjid Timah dia tak kenal. Pernah kuliah di Bumi Sarawak dia tak pernah kenal. Jadi dia duduk tengok Super Bangla. Saya tak ada masalah, memang saya gelak. Cuma saya bang tak ada lah. Tu ya. Cuma saya bang tak ada lah yang tu. Aduh. Jadi saya ucap terima kasih juga baru main ni Masjid Banggul ni, indahnya masjid kita. Walaupun saya tak apa nak sihat pada malam ni, suaranya tak apa nak keluar elok. Sebab tu saya tak menyanyi mula-mula malam ni, sebab suara saya tak elok. Demam hampir 3 hari. Sebab saya kuliah di Masjid Keruh pun suara tak apa nak okey. Tapi saya tetap hadir macam biasa kan. Yang tak okeynya orang hak kita suka dia tak main, tu tak okey kan. Kita suka dia tak main di tempat lain. Tu je tak okey. Hak lain semua okey. Suara tak okey. Malam ni ditambah lagi telinga belah kanan pula tak apa nak dengar pula dah. Dia hilang demam, dia main tang telinga, dia main tang semua ni. Tu. Jadi tak ada masalah, saya duk viral banyak hari dah. Malam ni kita nak cerita pasal kematian. Saya ni kita dikejutkan dengan berita kematian Abang Boce, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, meninggal di usia yang muda. Allah yarham Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, usia yang agak taklah tua sangat, taklah muda sangat, tapi dia juga Allah ambil nyawa dia nak pergi mengajak. Tu. Pada pakai seluar sikit ya. Nak pergi mengajak pagi tu, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Banyak lagi orang-orang yang biasa, yang luar biasa, yang Allah ambil nyawa.
Syarat nak mati bukan nanti di ulama, syarat nak mati bukan jadi orang jahil, syarat nak mati malaikat tu tunggu siap dah. Tu. Syarat dia tu telah ada disebut oleh malaikat maut ialah pada diri kita. Syarat hak paling dekat sekali kesakitan. Syarat hak paling jauh tak mestinya sakit. Sebab tu ada orang tak sakit pun dia mati. Dan syarat yang sakit itu seperti kata malaikat Israel kepada Nabi Allah Idris, dia kata sesungguhnya syarat yang ada pada kamu dah cukup dah. Tak apa nak larat. Ni macam Ustaz Adi ni kena jaga-jaga. Dengar kata bulan depan tak ada dah Ustaz tu. Dengar tu amin pula. Na'udzubillah lah kan. Dia kata amin. Dengar kata tak ada dah Ustaz kuliah malam tu. Pergi mana? Pindah alamat. Dia bukan orang Sungai Petani. Dah, orang Baling dia. Alamat mana yang pindah tu? Kamu hang sampai bodoh sangat kan. Matilah. Kan? Pindah alamat. Tu. Dia kita sakit, kita tak larat ni pun antara tanda. Di antara tandanya ialah rambut beruban, di antara tandanya berjalan tak apa nak clear dah. Tu tanda-tanda. Maknanya itu tanda sahaja, belum confirm lagi. Bila malaikat ambil nyawa, terpejamlah kita buat selama-lamanya untuk menghadapi kehidupan di alam barzakh. Itu cerita dia. Untuk selama-lamanya itu, selama-lamanya dunia tak patah balik, tapi alam baru. Namanya ialah alam barzakh. Apakah itu alam barzakh? Maka terjemahan alam barzakh itu ialah tempat persimpanan sementara. Itu maksudnya. Barzakh itu membawa maksud tempat persimpanan sementara. Diberi peluang kepada ahli waris, diberi peluang kepada kawan-kawan, diberi peluang siapa saja kita pernah kenal, kita tak kenal, ampun kesalahan dia, minta ke Allah bagi pengampunan kepada orang mati itu dan gantikan dengan pahala. Itu maksudnya masih ada peluang kita. Maka duduk di alam barzakh itu sendiri merupakan satu perkara yang semua akan lalu. Iaitu dipanggil apa dia? Persimpanan sementara. Masa duduk atas katil itu tak sementara ya. Kan? Itu memang cepat sungguh kalau boleh. Rupa ni nak mayak-mayak ni. Nak dia di Kuala Lumpur tak sampai gitu. So duk kira Kuala Lumpur lah, Kuala Derang pun kita buat mayang tu. Kan? Pasal nak segera. Kan? Mayat dah tak ada dah. Roh dah tak ada dah. Yang ada tu jasad. Maka nak dikebumikan, disegerakan, itu tanda penghormatan kat atas jenazah. Jauh sangat tu. Tapi wasiat suruh tunggu ni, wasiat tu kita kena fikir jugalah. Pasal dia wasiat tu kalau anak KL tak balik, jangan balik dengan ke bumi lagi. Tu wasiat tu cerita lain lah. Ni tak ada apa pesan apa pun tak ada. Kita segerakan perkebumian itu untuk apa dia? Kerana jasad itu dihormatinya, jasad lama sangat duduk atas. Tak ada orang sampai simpan 3 bulan atas rumah. Ada. Orang belah sini ada simpan 3 bulan. Buah tak katil sampai 3 bulan. Boleh simpan tapi orang tak ada lah atas rumah tu. Dia berulat lah. Tu. Jadi kita duduk sayang lagu mana pun kita dengan satu orang, kita Nabi sebut segerakanlah perkebumian itu. Nak masuk di alam barzakh itu mestilah mempunyai satu benda yang nama dia amal saleh. Ataupun istilah Nabi SAW, Nabi kata apa dia? Nabi kata al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dah. Nabi kata orang yang bijak sana itu ialah orang yang sentiasa merasa diri dia hina. Itu orang bijak. Sentiasa merasa diri dia koman. Sentiasa merasa diri dia lemah. Pada suatu masa dia akan lemah. Perdana Menteri letak jawatan, hak lain diam terus tak kata apa. Tak kata pun tak wani. Mana kata tu baru Perdana Menteri. Kiamat diri kita sendiri kalau kita mati, orang lain terdiam. Banyak orang terdiam dengan kematian. Ni nak cerita ni apa dia? Tengah duk senok kau. Ni orang mati dah ni, siapa? Allah. Diam. Duduk. Aduh. Makna dia apa dia? Satu berita yang amat menyedihkan, ibalah hati kita. Tambah kita baik dengan dia kan? Ya Rasulullah betul. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang simple. Bukan simple majority. Simple majority boleh kan? Pembangkang hak lah ni. Simple makna dia senang, mudah dia. Orang bijaksana itu ialah orang yang memudahkan urusan dia dengan orang lain di atas dunia ini.